Negara Brunei Darussalam sebagai negara yang kuat anutan dan amalan Islamnya sudah tentu menjadi azam ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta rakyat dan penduduk yang beragama Islam menghasratkan agama Islam yang sempurna menjadi realiti dalam keseluruhan aspek kehidupan di negara ini dalam rangka menyempurnakannya sebagai sebuah negara zikir dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 adalah suatu perkara yang membanggakan dan lembaran sejarah baru bagi negara ini. Oleh itu, semua lapisan masyarakat perlu bersatu padu untuk mempertahankan Undang-Undang Kanun Hukuman Jenayah Syariah itu yang sememangnya menjadi kritikan antara bangsa yang mengatakan tindakan ini merupakan satu langkah ke belakang. Tujuan perundangan Islam dilaksanakan di negara ini adalah untuk merealisasikan objektif-objektif murni yang merupakan kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Oleh yang demikian, ke arah kefahaman mengenai dengan Undang-Undang Jenayah Syariah ini, satu taklimat telah diadakan. Dan taklimat di daerah Tutung diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutung dengan menampilkan beberapa penceramah-penceramah yang diundang. Satu, melalui ikrar si tertuduh, orang yang melakukan ini. Macam, wallahi wabillahi, saya yang melakukan curian ini. Saya tu. Mahkamah tu mendengar tu, adakah benar kamu mencuri? Wallahi Tuan Hakim, saya mencuri. Cuma tu. Ada bilangan, ada sebahagian kes satu memerlukan 4 kali membuat ikrar. Macam kesalahan zina, 4 kali melakukan zina sebanyak 4 kali ikrarnya. Saksi mata, bukannya saksi orang mengirim-ngirim WhatsApp atau bukan. Macam aku dengar dia tu mencuri wanya. Ada muanya tu dalam WhatsApp hari tu. Kamu tahu kan? Indah, bukan. Ini orang yang melihat sendiri, saksi mata sendiri yang melihat dia mencuri. Saksi mata itu sendiri dia melihat orang ini melakukan zina. Jenayah-jenayah itu dulu kan memang nearly impossible. Sebabnya ada yang sekarang ini pun yang dijalankan di negeri-negara lain itu kebanyakannya berasaskan kepada ikrar. Orang yang berikrar kerana mengharapkan pembebasan siksaan akhirat, diorang berani berikrar, timbul rasa takwa selepas didapati melakukan kesalahan itu. Selain daripada itu, kalau dari kaedah pembuktian, walaupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memang jarang ada berasaskan kepada syahadah syahid atau selalunya berasaskan kepada ikrar. Seorang pasangan ini lakinya di penjara selama 2 tahun. Tahu-tahu lepasnya keluar ada baby. Jadi dalam keadaan itu bininya tu hamil luar nikah, bukannya pasal ia bernikah, pasal ia hamil masa suaminya ada bersama-sama ia. Okey. Ada juga kalau lakinya belayar ke luar negeri, misalnya dia pernah balik ke Brunei ya, sampai berapa tahun. Tahu-tahu ada anak perempuan itu. Jadi ia boleh melakukan kesalahan. Sesungguhnya Undang-Undang Islam adalah satu sistem perundangan yang hebat yang wujud sejak 1400 tahun dalam pengalaman perundangan. Ia telah dilaksanakan berabad-abad lamanya sebelum Barat mempunyai sebarang bentuk pengakuan undang-undang. Menurut mazhab Syafi'i, dalam menjatuhkan hukuman bukanlah sewenang-wenangnya, tetapi memerlukan bukti yang kukuh. Sebagai contoh, apabila seseorang dituduh dengan tuduhan zina, orang yang menuduh hendaklah memberikan bukti-bukti yang tidak dapat dinafikan atau ditolak. Jika dia mengemukakan tuduhan palsu atau menuduh tanpa bukti, maka orang yang menuduh itu pula akan menerima hukuman. Prinsip ini menjamin agar tidak berlaku sebarang tuduhan yang tidak betul yang boleh menjatuhkan maruah orang lain.
Salah satu keistimewaan sistem perundangan jenayah Islam ialah undang-undang ini bukanlah undang-undang yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Salah satu komponen penting dalam sistem perundangan Islam ini ialah konsep taubat, iaitu pesalah menzahirkan kekesalan dan keinsafan terhadap jenayah yang dilakukannya. Jika pesalah menyatakan taubatnya, Islam menawarkan kepada mangsa peluang memaafkan jika dia mahu, kerana kemaafan merupakan langkah penting dalam mencapai perdamaian. Sebagai umat Islam dan rakyat di negara ini, adalah wajar kita menyambut baik pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesungguhnya pelaksanaan tersebut merupakan kejayaan besar bagi negara kita di bidang perundangan. Sama-samalah kita berdoa dengan adanya undang-undang ini, semoga raja, negara dan rakyat serta seluruh negara kita akan dirahmati dan diberkati di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 tafsirnya, dan tidak boleh sama sekali bagi seseorang lelaki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan sesuatu perintah bahawa mereka mempunyai pilihan yang lain dalam urusan mereka, dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.